Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Guru, Ustaz-Ustaz, Ustazah-Ustazah, Muslimin, Muslimat, hadirin, hadirat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT pada pagi ini dapat kita bertemu di rumah Allah. Masih berada pada hari-hari yang terbaik, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang 10 hari yang pertama daripada bulan Zulhijjah ini. Moga-moga solat kita diterima oleh Allah, segala amalan kita diterima oleh Allah dan dilipat gandakan agar ia menjadi pemberat kepada timbangan hasanat, timbangan kebaikan kita di akhirat nanti. InsyaAllah pada pagi ini kita akan masuk ayat yang ke-42 hingga ayat yang terakhir 46 daripada surah An-Nazi'at, surah yang ke-79. Kita baca dulu sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha Fima anta min zikraha ila rabbika muntahaha Innama anta munziru man yakhshaha Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha Baik. Jadi pada minggu lepas kita telah pun menceritakan tentang Tammah, iaitu hari yang mana kebinasaan berlaku. Maka pada hari tersebut manusia diperlihatkan tentang segala amalannya. Orang yang ingkar, dia akan terperanjat kerana di dalam kitab amalannya terkandung segala perbuatannya, baik yang besar dan yang kecil. Tidak ada satu pun yang luput daripadanya, sehingga dia sendiri pun tak ingat dia pernah buat. Dia pun tak ingat dulu dia pernah mengumpat si fulan. Dia tak ingat dia pernah ambil hak si fulan. Dia tidak ingat yang dia derhaka kepada Allah, tapi semuanya terkandung di dalamnya. Hari yang sangat dahsyat, itulah dia Tammah. Fa iza ja'atit Tammah. Di dalam Al-Quran banyak diceritakan tentang kesengsaraan, ceritakan tentang huru-hara hari kiamat, kedahsyatannya. Tapi bagaimanakah perasaan orang-orang yang tidak takutkan Allah? Tidak membekas di dalam jiwa dia, tidak membekas di dalam jiwa dia sedikit pun. Lalu yang ada ialah perlian mereka kepada Nabi. Mereka menganggap mudah, menganggap enteng tentang hari kebangkitan. Mereka bertanya dalam bentuk sebenarnya menyindir Nabi. Yas'alunaka. Jadi yas'alunaka tu, kalau kita belajar, ini belajar kaedah. Ini kaedah berapa yang belajar kaedah? Ya di awal kalimah, waw nun baris fathah di akhir kalimah. Maksud dia apa? Mereka. Nanti ada kelas baru bulan 8, boleh join insyaAllah, belajar bahasa Arab. Jadi ya di awal, cuba ikut saya sama-sama. Ya di awal kalimah,
waw nun berbaris fathah di akhir kalimah. Jadi kalau kita jumpa tanda ya, kemudian diakhiri dengan waw nun baris atas, terjemahan dia mereka. Terjemahan dia apa? Mereka. Sin, hamzah dengan lam ni soal. Soal, bahasa Melayu pakai soal. Daripada perkataan bahasa Arab lah, soal. Jadi mereka menyoal, mereka bertanya. Kemudian sirah yas'aluna ini dia adalah fi'il mudhari'. Apa itu fi'il mudhari'? Kata kerja kala kini atau kala depan. Fi'il mudhari' menunjukkan kata kerja kala kini atau kala depan. Apa maksud kala kini? Present tense. Atau kala depan future tense. Kalau belum berlaku lagi boleh pakai yas'alunaka. Kalau sedang berlaku pun pakai yas'alunaka. Tetapi sebenarnya mereka ni kenapa dipakai fi'il mudhari' yas'alunaka? Sebab antara maksud yas'alu tu akan. Maksudnya apa? Akan. Fi'il mudhari' tadi kita dah sebut dia juga bermaksud kala depan. Sedangkan sebenarnya mereka dah bertanya dah. Sedangkan perkara ni dah berlaku. Mereka dah tanya bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan kepada mereka tentang hari kiamat. Mereka bertanya kepada Rasulullah bila berlakunya. Tetapi lafaznya tak digunakan sa'ala atau sa'alu. Sa'alu fi'il madi. Telah bertanya oleh mereka. Sepatutnya sa'alu, tetapi digunakan fi'il mudhari' yang membawa maksud kala depan, belum berlaku lagi. Bukan belum berlaku, dia ada kaedah. Setengah keadaan bila digunakan fi'il mudhari', dia bukan nak menunjukkan belum berlaku, tetapi nak bagi tahu benda tu akan berulang-ulang berlaku. Dia akan apa? Berulang-ulang berlaku. Yas'alunaka, mereka akan bertanya. Maksudnya setiap kali cerita akan tanya lagi, sekali cerita akan tanya lagi. Dan berterusanlah bertanya ini sehingga bila? Sampailah kiamat. Maksudnya benda ni akan berulang-ulang oleh generasi yang sesudahnya juga. Takkan putus-putus. Dulu pada zaman Nabi, bila Nabi cerita tentang hari kiamat, ada orang yang akan sinis kepada Nabi. Contohnya dalam surah, cuba tengok surah 21. Surah 21. Bukan 21. Yang tu saya tak ingat, tak apalah. Okey, kembali kepada perbincangan ini. Jadi perkara ini akan berulang bagi orang yang tak beriman kepada Allah. Mereka akan bertanya, apa soalan mereka? Anis sa'ah, tentang as-sa'ah. As-sa'ah tu maksudnya apa? Waktu itu. As-sa'ah tu maksudnya apa? Waktu itu. Sa'ah kan waktu, jam. Sa'ah kan waktu. Jadi mereka bertanya tentang waktu itu. Waktu apa? Yang kita dah belajar sebelum ni. At-tammah. Ayat yang ke-37 tu. Dah 34. Fa iza ja'atit tammah.
Jadi bila cerita dekat mereka tentang hari malapetaka tu, mereka tak rasa gerun. Tetapi mereka bertanya dalam bentuk penyindiran sebenarnya. Anis sa'ah, tentang hari tersebut, iaitu hari kiamat itu. Ayyana mursaha, ayyana, bilakah? Ayyana maksudnya apa? Bilakah? Dalam bahasa Arab ni dia ada lagi satu bila, iaitu mata. Mata, bila juga. Tetapi ayyana ni dia ada fungsi dia. Ayyana ni soalan dia nak menunjukkan yang akan datang. Kalau mata tu bila-bila je, dah berlaku pun boleh tanya pakai mata. Tapi kalau ayyana tu belum berlaku lagi. Ayyana, terjemahan dia dalam bahasa Melayu sama macam mata, iaitu bilakah. So bilakah mursa. Mursa ni maksudnya ialah kalau kapal dia lepaskan dia punya sauh tu. Jadi apa fungsi kapal lepaskan sauh? Untuk berlabuh lah. Untuk berlabuh. Dia punya kata kerja dia lah arsa. Arsa, yursi, mudhari' dia. Jadi mursa ini masdar mimi dia. Kalau kita belajar dalam sharaf, kita akan jumpa tentang masdar mimi. Dia punya noun dia. Jadi mursa tu ialah berlabuh. Mursa tu maksudnya apa? Berlabuh. Kenapa mereka tanya berlabuh? Apa buat? Apa yang berlaku bila kapal berlabuh? Apa tujuan kapal berlabuh? Nak turunkan barang lah. Nak turunkan barang untuk mendapatkan hasil. Nak berniaga. Jadi nampak mereka tahu. Nabi Muhammad cerita apa? Mereka faham. Hari kiamat ialah hari di mana manusia akan mendapat apa? Mendapat habuan. Orang beriman akan dapat habuan. Macam pedagang datang bawa kapal sampai pelabuhan, nak berlabuh, nak bawa turun barang dagang, nak berniaga, nak dapatkan habuan. Jadi sebab tu kita kata soalan ni diperli. Seolah-olah diperli orang mukmin. Bila waktu berlaku korang dapat habuan tu? So diperli. Kalau kita terjemah mursa tu kedatangan lah, iaitu kedatangan apa? Hari kiamat. Tapi sebenarnya asalnya kalau kita dari segi bahasa, mursa tu kapal datang. Kita tak panggil kapal datang, kapal berlabuh lah. Bila kapal sampai di mana? Di port, dia akan bubuh sauh dia, maka turunlah hasil dagangan, dapatlah kita mendapat keuntungan di situ. Jadi mereka bertanya tentang hari kiamat dari sudut apa dia? Dari sudut hasil. Ayyana mursaha. Bila waktu berlabuhnya? Bila waktu kamu nak mendapatkan dagangan kamu tu? Lebih kurang macam tu maksud dia. Jadi ini soalan main-main lah sebenarnya. Soalan perli. Itu sikap siapa? Sikap orang yang tidak ada rasa takut kepada Allah. Sikap orang yang dia rasa dunia inilah segala-galanya. Sebab tu ini soal iman. Kita ni sedang berbicara soal iman. Iman ni asas dia ialah tasdik, asas. Apa tu tasdik? Membenarkan. Jadi kita nak beriman tentang apa? Kita nak beriman tentang hari kiamat. Kita nak membenarkan balasan syurga yang Allah nak bagi itu. Apa bukti nak membenarkan syurga? Membuktikan syurga ialah dengan amal kita. Dengan lisan kita, pengakuan kita. Jadi tak memadai, kita ambil pengajaran di sini, tak memadai kita hanya percaya. Tetapi kita tidak beramal dan tidak mengakui hal tersebut, tak cukup. Ataupun mungkin sekadar lisan di bibir kita ucap, di hati kita percaya, tapi kita tak buktikan dengan amal.
Itulah maksud iman. Sebab tu dalam Al-Quran banyak Allah tunjukkan kepada kita jalan-jalan nak dapatkan syurga tersebut. Soalnya nak buat ke tidak? Apa contohnya jalan nak dapatkan syurga? Tengok dalam surah 61. Ayat 10, 11, 12. Muka surat 552. Muka surat 552. Muka surat tak dengar je. Berlabuh. Ini masdar mimi. Ini sejenis masdar. Masdar ni noun, kata nama kerjaan bagi fi'il. Mimi, mim ya. Dia ada sabdu ujung tu. Mimi ada sabdu. Masdar yang dia bermula dengan huruf mim. Masdar yang dia bermula dengan huruf mim. Itu namanya masdar mimi. Baik, lihat ayat yang ke berapa tadi? Ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi beriman kepada Allah dan hari kiamat. Beriman kepada apa yang Allah janjikan, kebahagiaannya di akhirat. Jadi Allah tanya, hal adullukum, nak tak aku tunjukkan kepada kamu ke atas suatu bentuk perniagaan, tunjikum, yang ia akan menyelamatkan kamu min azabin alim, daripada siksaan yang pedih. So berniaga kan, so maksudnya nak dapatkan keuntungan tu di akhirat. Tu yang tadi tu mereka tanya ayyana mursaha, bila berlakunya pelabuhan, bukan pelabuhan, berlabuhnya kapal dagang tu, supaya kamu dapat perniagaan kamu yang menguntungkan itu. Tapi orang panggil kepada orang yang beriman je ni, wahai orang beriman. Jadi siapa orang beriman? Orang yang mahu percaya kepada syurga tu, yang mahu merebut syurga. Jadi dia kena berniaga, dia kena bekerja. Maksudnya dia bagi orang yang bercita-cita besar nak masuk syurga, selagi belum berjaya, belum beruntung, takkan dah tutup kedai. Awal tutup kedai bang, dah kaya dah. Memanglah. Tapi tak kaya lagi kita ni. Kita ni dah kaya ke kalau nilaikan dunia ni dengan ahli dunia? Tak, maaf suara. Kalau nilaikan dunia dengan ahli dunia, memanglah mungkin kita rasa dah kaya. Tapi bandingkanlah dengan akhirat. Ya Allah kata dunia ini lebih ringan daripada sebelah sayap nyamuk.
berapa sen, berapa nilai je yang kita ada sebenarnya, tak ternilai pun. Tetapi walaupun modal kecil, belanjakan balik, niagakan. Ini bukan sembang-sembang, ini betul-betul cerita ni. Bukan nak ajak melabur kecil-kecil ni, betul-betulnya ni. Bukan nak bawa balik juta-juta, tak, lebih daripada itu, iaitu seluas petala langit dan bumi. So siapa yang akan terima, Allah kata level dia punya orang ialah orang yang beriman, mukmin. Jadi perniagaan tersebut akan menyelamatkan kamu. Result dia di akhirat, habuan dia di akhirat, bukan sekarang. Jadi ayat 11 kita baca, tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Apa dia? Allah kata tu'minuna billah. Kamu semua beriman, percaya, penuh yakin kepada Allah. Selalu kita sebut ni. Apa maksud beriman kepada Allah? Iaitu percaya kepada kalam dia. Kalam dia apa? Al-Quran. Kalau kata wa rasulih, dan percaya kepada rasulnya, maksudnya apa? Ikut sunnahnya. Jadi kita hidup ni bukan kena baca Quran je dah jadi orang yang beriman. Baca Quran, kemudian ikut sunnah Nabi. Apa sunnah Nabi dengan Al-Quran? Nabi baca Quran je ke? Lepas Nabi baca Quran dengan Jibril, Nabi buat apa? Kalau bulan puasa dulu, Anas bin Malik kata apa dia? Setiap kali Nabi jumpa Jibril, Nabi kan talaki dengan siapa? Jibril. Nabi tadarus dengan Jibril. Setiap kali Nabi tadarus dengan Jibril, Nabi makin pemurah. Nabi makin pemurah, Nabi menginfakkan hartanya lebih laju daripada angin yang bertiup. Nabi belajar Al-Quran, Nabi melihat syurga dan neraka ketika di peristiwa Isra' dan Mi'raj. Nabi lebih bersemangat nak mengajarkan sahabat-sahabatnya dan kaumnya tentang Al-Quran. Nabi sanggup binasakan dirinya kerana nak menyelamatkan kita. Dalam peperangan-peperangan Nabi masuk merisikokan jiwa dia, dirinya. Sebab apa? Sebab akhirat yang dia nampak. Jadi maksud kita pula macam mana kalau kita beriman kepada Allah, percaya pada Al-Quran, tengok pula apa Nabi buat dengan Al-Quran. Sebab Nabi ialah praktikal dia. Nabi lah praktikal dia. Kalau baca Quran saja, kita suka baca Quran, tapi kita tak melaksanakannya, tak bekerja macam Nabi, tak kena. Sebab Nabi lah orang yang diutuskan untuk menunjukkan jalannya. Kemudian Allah kata apa dia? Wa tujahiduna. Apa maksud wa tujahiduna? Dan kamu berjihad fi sabilillah, pada jalan Allah, bi amwalikum, dengan harta benda kamu. Jadi bayangkan hari ini sebahagian daripada kita dalam majlis ini, sebahagiannya alhamdulillah waktu bekerja yang kita kata kerja komitmen dengan masyarakat, dengan kerja kita ada yang dah habis. Maknanya kata pencen lah, senang kata kan. Jadi habuannya dah dapat hari ini, bekerja lagi terus. Dengan apa Allah kata? Dengan harta. Sebab masa muda dulu mungkin tak cukup harta, tapi bila dah makin lama makin cukup dah sebenarnya. Allah dah selesaikan dah hutang-hutang kita. Allah dah bagi rezeki kepada anak-anak kita pula sekarang, dia boleh hidup. Jadi sekarang Allah kurniakan lebihan harta. Gunakan harta tersebut untuk apa? Berniaga dengan Allah. Rancang apa kita nak buat. Dia bukan hanya kita umumkan, okey tolong infak tuan-tuan. Habis nak buat apa infak? Tak tahu, tak boleh macam tu. Infak tu fungsi dia untuk apa? Nak hidupkan masyarakat. Bukan semata-mata kita nak mengindahkan kita punya mungkin dewan, mungkin masjid, mungkin sekolah. Tapi lebih daripada itu ialah apa dia? Kita nak menghidupkan orang-orang yang boleh bergerak di jalan Allah. Sebab tu contohnya kita suka tengok, kita tak nampak besar sangat. Kita nampak wakaf yang besar, wakaf Quran.
Kawan-kawan kita kata, siapa nak wakaf Quran dekat Masjidil Haram, cepat kita hantar. Soalnya yang lebih besar ialah kita kena wakafkan siapa orang yang nak baca dan belajar Al-Quran. Wakaf Quran ni banyak. Dekat Malaysia ni orang mampu lah, bukan kita kata semua mampu, tapi kadang-kadang kita banyak nak ambil wakaf Quran. Di sekolah-sekolah banyak Quran. Bukan menafikan wakaf Quran tetapi yang jauh lagi besar ialah wakafkan orang-orang yang nak belajar Quran. Sanggup tak wakafkan anak-anak kita tu? Sanggup tak wakafkan cucu kita? Setakat wakafkan Quran, benda yang sangat mudah. Nabi suruh, Allah suruh berjihad. Berjihad ni mudah ke susah? Sebenarnya susah lah. Tapi kita tak nampak hal tersebut. Kita buat yang lain sikit. Kata ikut sunnah. Sunnah Nabi macam mana? Sunnah Nabi ialah mewakafkan ramai manusia. Memerdekakan manusia supaya dia kenal Tuhan dia siapa. Quran banyak, tapi orang yang mengenal Tuhan, yang belajar tu tak banyak macam mana. Jadi itu maksud dia. Kita nafkahkan harta kita dengan diri kamu sekali. Termasuklah diri kamu tu, anak-anak kamu sekali. Itu kan diri kita. Siapa marah tak kalau orang sentuh anak kita? Marah tu kan sebab dia diri kita, sebahagian daripada kita. Itu maksud dia. Tapi Allah kata apa dia? Kalau kamu beriman, itulah dia. Maksudnya kalau begitu, ya Allah, aku masih belum sempurna iman. Kena perbaiki lagi. Aku kena letak diri aku, belajar Al-Quran sungguh-sungguh siang dan malam. Fikirkan pula macam mana orang lain nak belajar. Ada orang terhalang nak belajar kerana apa? Kemiskinan. Maka gunakan harta kita untuk tolong dia. Supaya jurang tu tak terlalu jauh. Sebab tu sahabat-sahabat pada zaman Nabi, mereka tak cemburu dengan kekayaan sahabat-sahabat yang lain. Tapi mereka cemburu kekayaan tersebut membolehkan mereka tu infak. Orang miskin datang jumpa Nabi. Mereka kata apa dia? Orang-orang kaya telah mendahului kami. Kami baca Quran, mereka baca Quran, kami solat, mereka solat. Tapi mereka ada harta untuk infak, kami tak ada. Maksudnya mereka cemburu dekat mana? Mereka cemburu sebab harta tu boleh dapatkan pahala. Mereka bukan cemburukan harta tu menyebabkan mereka mewah. Itu pengikut-pengikut Qarun. Pengikut Qarun, dia tengok Qarun, dia kata, bestnya Qarun.